sentiasa bersemangat dalam kita bersedekah. Supaya kita fikir macam bila kita bersedekah, jangan kita fikir kita sedang memberi pada orang. Tetapi kita kena ingat setiap kali mana kita bersedekah, kita sedang memberi pada diri kita sendiri. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat peluang di mana kita masih lagi berbicara tentang mengenai amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini mampu memberi manfaat kepada kita waktu mana kita berada dalam kubur nanti. Di antara perkara yang perlu kita faham bahawa tak kala mana kita berada di atas dunia ini, jangan terlepas daripada kita buat beberapa amalan yang menyebabkan kita ni terselamat daripada satu perkara yang akan kita lalui depan kita nanti yang disebut dengan azab kubur. Sebab Rasulullah SAW sentiasa pesan pada kita ni supaya berlindunglah kepada Allah dan buatlah sesuatu di atas dunia ini supaya kita terselamat daripada terkena azab kubur. Biar waktu mana kita menghadap depan Allah nanti, tatkala mana kita mati saja, kita menghadap depan Allah, lalu kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga, ataupun kitanya kubur kita ni menjadi tempat yang mewah untuk kita lalui dan kita rasa paling tenang dan paling rasa aman di waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Penting para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, sebab bila kita hidup di atas dunia ni, ramai di kalangan kita ni dia berfikiran singkat, dia tidak berfikiran jauh. Yang ni yang menyebabkan kita jadi rugi. Ada di kalangan kita dia fikir macam mana nak besarkan rumah, dia fikir macam mana nak kenyangkan perut, dia fikir macam mana nak besarkan jawatan, dia fikir tentang bagaimana pada diri dia untuk menikmati nikmat dunia. Tiba-tiba bila masuk saja dalam kubur dia tu telah berubah menjadi satu tempat kecelakaan. Na'udzubillah min zalik. Orang mukmin ni orang yang hidup dia cerdik. Dia bukan hidup dalam keadaan bodoh. Terbodoh dan terbuai dengan dunia ini satu benda yang amat malang berlaku pada seseorang. Semenjak daripada berlakunya PKP kita ni, kuliah kita bincangkan start daripada awal-awal saya cerita tentang bagaimana saat kita dekat nak meninggal dunia. Kemudian bagaimana saat mana kita melalui sakarat. Saya cerita tentang mengenai bagaimana untuk kita melalui suasana sakarat sehingga kan kita mendapat husnul khatimah. Kemudian waktu mana roh kita ni keluar, macam mana keadaan yang perlu kita lalui, suasana yang berlaku demikian. Sampailah kita cerita tentang mengenai bagaimana kita di dalam kubur. Hanya Islam saja yang boleh cerita tentang keadaan bila masuk dalam kubur kita akan lalui bagaimana pula keadaan yang kita lalui ini. Penting di kalangan kita untuk kita sama-sama faham perkara demikian supaya bila kita masuk dalam kubur nanti tak timbul perasaan penyesalan. Ramai di kalangan kita ni bila masuk dalam kubur, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 tu, qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Dia sebut ada malaikat nak hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu akan hidup balik. Inha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak kamu ulang-ulang nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Para penonton sekalian, saya mengharapkan supaya diri saya, tuan-tuan, semua di kalangan kita bila masuk dalam kubur nanti, jangan ada seorang pun yang ulang bagi tahu ada malaikat nak hidup balik. Nak hidup balik malaikat. Kenapa nak hidup balik? Nak buat balik amalan.
Kenapa nak buat balik amalan? Baru tahu masuk dalam kubur ni, baru tahu, baru nampak ni amalan kena buat, ni amalan kena buat. Sebelum daripada ni amalan kena buat, baik kita belajar terlebih dahulu. Start daripada 2-3 malam ni kita sebut tentang mengenai bagaimana amalan yang boleh menghindarkan kita, menyelamatkan kita daripada terkena azab kubur. Azab kubur ni satu benda yang dahsyat. Dasar pada apa dia? Dasar pada mimpi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita tentang mimpi-mimpi Rasulullah ni. Aku nampak yang begini, aku nampak begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Sampailah lebih kurang 8 yang kita sebut semalamnya, amalan yang menyebabkan kita terselamat daripada azab kubur ni apa dia? Membantu menjaga kedua orang tua yang berlaku ihsan. Waktu mana orang tua kita ni semakin dia berusia, kita jaga pada diri dia. Yang kedua, kitanya sentiasa hidup dalam keadaan berwudu. Ni yang hidup kita ni jaga amalan ini. Amalan untuk menyelamatkan kita daripada terkenanya azab kubur. Yang ketiga, pada kita ni kita diajar supaya apa dia? Sentiasa zikir dalam hidup kita. Ni zikir. Zikir ni menyebabkan diri kita ni boleh terselamat kita dalam kubur nanti. Kerana zikir ni menjadi nafas. Ni kita cerita panjang dalam cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempatnya, jaga solat. Jaga solat dalam hidup kita. Solat jangan main-main pada diri kita. Yang kelimanya, kita sentiasa jaga puasa. Start daripada hari ni puasa putih dipanggil. Hari ni 13, 14, 15. Dalam ada orang yang jaga sangat pada diri dia tak terlepas daripada puasa putih pada diri dia. Puasa putih ni 13, 14 dan 15. Dalam sebulan 3 hari ni dia jaga. Dia jaga tu ada sebab banyak lah. Ya Allah jadikan puasa Ramadan dia jaga. Ni puasa amalan. Kemudian apa lagi yang boleh menghindarkan kita? Itu jaga mandi janabah. Mandi junub dipanggil. Mandi untuk membuang hadas besar. Bukan dalam keadaan kita ni, dalam keadaan biarkan diri kita berhadas. Jangan. Ramai orang kita ni, dia tak jaga yang ni. Tak jaga yang disebut dengan mandi junub ini sendiri. Dia bersama suami isteri, tiba-tiba dia pergi kerja begitu saja, tanpa dia mandi junub. Ada orang yang tak reti, tak faham dalam hidup dia. Ataupun dia bersih dah daripada darah kotor, tapi dia biarkan 2-3 hari baru dia nak mandi. 2-3 hari dia tak solat pada diri dia. Ataupun dia solat, tapi dia tak mandi junub. Ada juga perangai yang jadi demikian orang perempuan. Kemudian apa lagi amalan yang kita diajar supaya jaga untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang ketujuh. Yang ke-8, menyambung silaturahim. Sambung silaturahim yang menyebabkan terselamat daripada dipanggil azab kubur. Bila orang masuk dalam kubur, tiba-tiba dia ni memutus silaturahim. Dia tak tegur siapa lebih pada 3 hari 3 malam di antara satu sama lain. Kemudian dia mati, dia meninggal dunia dalam keadaan dia memutuskan silaturahim. La yadkhulul jannah. Rasulullah sebut tak masuk syurga. Man qati'ur rahim, yang mati dalam keadaan dia sedang memutuskan silaturahim. Jangan di kalangan orang Islam ni Rasulullah sebut la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa salayalin yaltaqiyan fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Rasulullah kata tak halal bagi seorang muslim, mana-mana di kalangan kita yang dianya lebih 3 hari 3 malam tak bertegur siapa dengan saudara mara dia, tak bertegur siapa dengan orang yang dia kenal sebelum daripada ni. Dia paling waktu mana dia berjumpa di antara satu sama lain, masing-masing malingkan wajah. Rasulullah kata wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Orang yang terbaik di kalangan mereka berdua tu siapa yang memulakan bagi salam di kalangan kita. Putus silaturahim ni kita kena jaga sangat. Jangan sampai terputus silaturahim di kalangan orang Islam. Kecuali nak sebutnya, kecuali dengan siapa yang kita boleh jauh daripada orang yang buat maksiat, daripada orang yang melawan perintah Allah. Orang-orang macam ni tak perlu bersilaturahim dengan mereka. Tapi orang yang jaga perintah Allah, kita jangan putus silaturahim di kalangan kita. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ni kita nak sambung lagi. Yang kesembilannya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku menyaksikan salah seorang daripada umat aku yang berusaha menghalang kemarahan panas api daripada wajahnya. Dalam mimpi aku tengok ada umat aku ni kerja dia tolak api yang nak kena pada tu badan dia ni.
pada wajah dia dengan tangan dia. Rasulullah cerita, aku tengok dalam mimpi aku, waktu mana aku mimpi itu, ada orang yang dalam dianya, api itu sedang marak, tokam, dia tolak ditepis. Daripada muka dia kena api ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sedekah yang pernah dikeluarkan mendatanginya, lalu menjadi penghalang wajahnya sekaligus tempat bernaung kepalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, yang menyelamatkan dia daripada api di saat mana dia dalam kubur ke, di saat mana dia dalam keadaan yang dia ni diserang dalam kubur tu, tiba-tiba sedekah datang menutup ruang daripada api itu menyambar wajah dia, menyelamatkan tubuh dan dia daripada terus dalam keadaan dia dihumban, dalam keadaan dibakar dengan api yang marak dalam kubur itu sendiri. Ini nak sebutnya tentang sedekah waktu mana kita hidup di atas dunia. Jangan malas untuk kita bersedekah, para penonton dan sahabat sekalian. Jangan tunggu bulan Ramadan je nak bersedekah. Ya, bulan Ramadan tu pahala yang berganda Allah bagi. Tapi dalam bulan-bulan yang lain pun bersedekah. Saya sentiasa sebutlah, sedekah ni nak suruh kita sentiasa bersemangat dalam kita bersedekah. Supaya kita fikir macam bila kita bersedekah, jangan kita fikir kita sedang memberi pada orang. Tetapi kita kena ingat, setiap kali mana kita bersedekah, kita sedang memberi pada diri kita sendiri. Itu cara demikian. Kalau mana tuan-tuan masukkan duit dalam tabung derma, ataupun kalau mana kita transfer duit kita dalam akaun sekolah-sekolah Ma'at Hafiz dan sebagainya, waktu mana kita transfer tu, kita kena fikir, bukan aku transfer pada mereka, tidak, tapi aku transfer pada diri aku sendiri. Kerana tiap kali mana kita bersedekah ni, kita dapat ganjaran. Ganjaran apa ya? Dalam kubur tu sendiri pun kita terlepas daripada bahang api yang datang menyambar. Datangnya sedekah kita menghalang daripada diri kita, daripada terkena dengan api yang menyambar kita. Tuan-tuan, kalau saya baca, saya ingat lagi dalam pensyarah saya dia cerita, dia kata, tuan guru saya dia cerita, dia kata, aku perhati dalam amalan bersedekah ni menyebabkan seorang tersebut mendapat lebih kurang 12 kelebihan yang Allah jadikan pada seorang. Allah jadikan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Antaranya hidup di atas dunia ni jadi sekaya-kaya manusia. Orang kaya ni bukan orang yang duit banyak, tapi orang yang rajin bersedekah. Itu orang kaya. Katanya guru saya, dia sebut demikian. Kalau kamu tengok orang yang banyak harta, dia sebenarnya dia belum kaya lagi. Tapi kalau kamu tengok orang yang sentiasa berimpak harta dia, itulah sekaya-kaya manusia. Kerana orang kaya ni, orang yang dia kumpul untuk diri dia, tu baru dia panggil kaya. Tapi kalau kita kumpul untuk orang, itu orang miskin. Katanya guru saya ingat lagi, dia sebut demikian. Kalau kita kumpul untuk diri kita, macam kita kata, macam mana kita kumpul untuk diri kita? Kita bersedekah tu, dia balik semula pada diri kita. Segala yang kita infak, bahkan Allah bagi di antara 10 hingga 700 kali ganda untuk diri kita. Maknanya kaya lah. Di akhirat nanti, bangun-bangun di akhirat, kita boleh tengok banyaknya pahala kita daripada infak dan sedekah kita. Tu di dunia pun kita dapat jadi orang kaya dah. Apatah lagi orang yang dalam hidup dia hidup dalam keadaan yang dia sentiasa menggunakan harta dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang yang demikian. Akhir-akhir ni bila kepahaman wujud di kalangan masyarakat kita ni nampak, oh, ada lebih bersedekah ni, ada keuntungan kita berinfak ni, yang menyebabkan kita rasa dengan kita bersedekah kita akan jadi ketenangan jiwa. Tuan-tuan perhati orang yang kena PKP di kalangan kita kan, bila kita kena PKP, antara contoh yang mudah negara kita. Bila negara kita ni kena PKP, kita kena virus COVID-19 ni, kerajaan ambil harta-harta kerajaan yang ada, bagi pada rakyat balik. Tenang tak tenang? Tuan-tuan perhati, tenang je rasa. Rakyat pun taklah jadi kelam kabut. Rakyat tak memberontak. Di antara contoh yang berlaku. Demikian juga kita. Bila kita ni dalam keadaan Allah bagi rezeki pada diri kita, kita guna untuk jalan Allah. Guna untuk apa dia? Belanja pada keluarga kita, guna kepada rumah tangga kita, kita guna pada anak-anak kita, pasangan hidup kita. Segala benda yang kita guna, perbelanjaan untuk keluarga kita, artinya kita sedang membelanjakan untuk diri kita. Itu cara Allah ajar pada diri kita. Ni kadang-kadang kedekut setengah orang di kalangan kita ni, bila dia bagi
Duit pada isteri dia pun dia sebut hutang, ya hutang, bayar balik, dia sebut demikian. Dia dengan isteri pun berhutang lagi. Tak malu ke kamu? Kan kamu ni suami dia. Bila kamu suami dia, maka kamu bagilah nafkah kamu pada dia. Yang sampai kamu nak suruh dia berhutang tu kenapa? Ini cara dalam hidup kita ni. Allahu Akbar. Ni cerita banyak kena marah ni dia panggil. Ramai yang tak setuju ni. Dia jadi demikian. Patutnya dalam hidup kita ni bersedekah. Pada siapa kita kena bersedekah? Pada mak ayah kita. Qul ma anfaqtum min khairin bila mereka tanya pada kamu wahai Muhammad, yas'alukan nas, ditanya pada kamu tentang sedekah. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah wahai Muhammad, sedekah yang paling terbaik yang kamu lakukan untuk kedua ibu bapa kamu. Orang kita ni dia kata ibu bapa nak bagi untuk apa lagi? Tak, ibu bapa kita kumpul duit kita bagi tahu pada mak ayah kita. Bagi mak ayah, saya belanja untuk pergi buat ibadah haji. Misal contohnya, saya belanja mak dan ayah dua-dua orang ni oleh kerana saya lahir, kerana saya dapat nikmat sebegini, saya gunakan duit saya ni, mak dan ayah pergi buat ibadah umrah. Saya tanggung, kami keluarga tanggung, keluarga mak dan ayah ni sendiri. Ini dia antara sedekah yang baik dalam hidup. Falil walidain wal aqrabin, kemudian adik-beradik, wal yatama, kepada orang anak yatim, wal masakin, pada orang-orang miskin. Ni dalam hidup kita ni kita gunakan harta benda kita sebut yang menyebabkan menjadikan penghalang daripada wajahnya sebagai tempat bernaung di waktu tersebut. Yang ke-9. Kemudian Rasulullah sebut lagi, aku melihat dalam mimpi aku seorang daripada umat aku yang diserang oleh malaikat Zabaniyah. Dalam kubur ni aku tengok daripada segala arah malaikat Zabaniyah mengepung dia. Lalu dalam keadaan demikian, tiba-tiba amal ma'ruf nahi mungkar yang pernah dilakukan mendatanginya dan menyelamatkannya. Amalan yang ke-10, hiduplah menjadi seorang mukmin yang sentiasa buat amal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Ini sifat mukmin. Sifat mukmin, dia tak boleh tengok benda yang mungkar. Dia tak boleh tengok orang yang tak berbuat benda yang ma'ruf. Orang mukmin ni dia kena sifat dia sentiasa ajak orang. Jomlah kita dengar kuliah Ustaz Ahmad Dusuki kejap lepas maghrib. Ni dipanggil amal ma'ruf. Amal ma'ruf dalam hidup. Dia teks saudara-saudara dia. Dia bagi tahu pada kawan-kawan dia. Dia share dalam Facebook dia. Contohnya yang mudah. Dia subscribe di YouTube ini sendiri. Semua ni dipanggil amal ma'ruf. Nahyu mungkar apa dia? Dia left daripada grup-grup yang merosakkan. Kawan-kawan yang bercakap benda yang kotor, kemudian post gambar-gambar lucah dan sebagainya, dia left grup tersebut. Kemudian kawan-kawan yang bercakap kotor dalam Facebook dia, dalam keadaan yang hodoh, kemudian caci maki, cerca para alim ulama, dia blok kawan-kawan demikian. Kawan-kawan ni tak payah berkawan dah, kerana tak boleh bawa kita ke akhirat Allah SWT. Ni dipanggil ada sifat amal ma'ruf nahyul munkar, dipanggil demikian. Orang yang kita kena ada benda-benda demikian, kena belajar pada diri kita ni sentiasa hidup. Orang Islam ni kena ada pada diri dia menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Orang kita dia faham supaya buat baik je, suruh orang buat baik je, cegah mungkar tak nak. Ada yang jenis demikian. Ada orang dia nampak kena amal ma'ruf saja, suruh orang buat baik je, tapi cegah tak payahlah. Cegah ni apa dia? Terlibatlah dengan politik Islam. Kena ada kuasa. Orang mukmin kena terlibat diri dia dengan politik Islam. Kalau kamu tak ada politik Islam yang menyebabkan di waktu ini kamu tak boleh nak cegah kemungkaran. Ustaz-ustaz ni kalau hanya dia mengajar dalam kuliah-kuliah, dia suruh orang buat baik je. Bila orang tu nak berjudi, orang tu nak berzina, orang tu nak minum arak, dia tak boleh, tak ada kuasa pada dia. Sebab tu ustaz-ustaz ni dia kena ada dua-dua. Amar ma'ruf nahyul munkar. Kena ada pada diri kita. Suruh orang buat baik, kemudian cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Cegah ni dengan apa dia? Dengan kuasa. Kalau tak ada kuasa nak cegah macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa-siapa yang dia melihat kemungkaran, cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan, ulama ada apa dia? Dengan kuasa dia. Dia ada kuasa kan? Bila dia ada kuasa, dia cegah kemungkaran. Fa in lam tastati' fa bilisani. Kalau dia tak mampu juga, cegah kemungkaran dengan tangan dia.
dia tak ada kuasa. Lidah dia jangan berhenti menyebut. Lidah dia ataupun tulisan-tulisan dia tulis, saya tak redha dengan keadaan yang berlaku. Ni tanda kita mencegah kemungkaran. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu juga, kamu diikat, mata kamu dipejam, kemudian tangan kamu diikat di garis, kemudian mulut kamu tak boleh bercakap dan sebagainya. Fabilisani, Rasulullah kata guna fabiqalbih, dengan yang ketiga ni, dengan hati kamu. Wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Tanda iman kamu tu tak ada keupayaan dah pada diri kamu. Amma ma'ruf ni saya nak sebut pada tuan-tuan, mesti dilaksanakan dalam setiap kehidupan mukmin. Jangan kita nak suruh orang sembahyang je. Orang yang berzina kita tak cegah. Kita nak suruh orang sembahyang saja. Tapi orang yang berjudi kita tak tahan pada diri dia. Tak boleh demikian. Islam diajar amma ma'ruf nahyil munkar. Kalau tidak, dalam kubur tu kena kepung pada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah tu kata Rasulullah, mengepung dia tersebut, dia lari. Tiba-tiba amma ma'ruf nahi munkar ni datang menolong dan membantu kita menyelamatkan demikian. Kena tegur keluarga kita, kena tegur. Tengok anak-anak perempuan kita keluar daripada rumah tak tutup aurat. Kena ada nahyil munkar, mencegah dia jangan keluar daripada rumah tersebut. Jangan keluar daripada rumah dalam keadaan tak tutup aurat. Bila kamu keluar juga, menandakan kamu lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia panggil nahyul munkar, mencegah daripada kemungkaran. Sifat orang mukmin, dia kena ada benda yang demikian. Keluarga kita yang buat salah, kita suruh buat baik. Kemudian benda yang salah, kita kena tegur juga pada diri kita. Baru dia terbentuk dua-dua tu tergerak dalam diri kita. Tu dalam keluarga, dalam masyarakat, lebih-lebih lagi lah dalam negara. Kena hidup dua-dua. Suruh orang buat baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran yang ada di kalangan kita ni. Masuk kita dalam isu mabuk, orang mabuk ni sendiri. Kita kena usaha, kena buat, dan kita kena desak kerajaan. Kita minta pihak berkuasa supaya apa dia? Ambil tindakan yang lebih tegas. Patut tutup mana-mana tempat-tempat jualan arak yang terbuka. Susun kembali. Ni satu tempat orang Islam penuh orang jual arak. Menandakan apa dia? Kesilapan ni. PBT, kerajaan tempatan ini, pihak berkuasa tempatan ini, dia kena tahu, dia kena tarik, jangan bagi lesen. Kemudian pejabat tanah tu, tanah dan jajahan, jangan luluskan orang yang berada di pejabat tanah kerana dia terlibat dengan meluluskan lesen ini. Jangan buka, jangan bagi. Dia panggil demikian. Cuba tengok dulu, nak bagi boleh, tapi kamu tunjuk berapa jumlah, berapa posisi penduduk dan berapa banyak dah kedai-kedai yang ada di sekitar tersebut. Buat kajian. Sebagaimana nak buka pasar raya, kita buat kajian. Sebagaimana kita nak buat apa dia? Kita nak buat padang bola, kita buat kajian. Sebagaimana kita nak buat lapangan terbang, kita buat kajian. Demikian juga orang yang nak minum arak, kita sebut boleh, tapi mesti diberi kajian terlebih dahulu. Tak boleh lesen sembarangan begitu, tak boleh. Saya waktu mana berada dalam majlis bandaraya, saya jadi ahli majlis bandaraya Shah Alam, saya tegur perkara demikian. Saya sebut berulang kali. Dalam mesyuarat pelesenan, saya sebut bahawa tak betul kalau dibenarkan lesen arak ini dibebaskan dan dibuka begitu saja. Dia kena ada had dan ada batasan. Nak sebutnya gambaran, tak boleh kita ni ikut orang minta. Ikut orang minta aja, tengok dia ada sikit, kemudian kita pun benarkan. Mula-mula tolak, sekali, dua kali, tiga kali, lama-lama dia masuk merayu-rayu, akhirnya kita benarkan. Tak betul dengan cara demikian. Kita kena susun kembalilah masyarakat kita minum arak. Ni dia panggil nahyul munkar. Nahyul munkar. Keperluan apa dalam masyarakat ini untuk minum arak? Bagi tahu pada kita kat mana keperluan tersebut. Ni kena susun dalam masyarakat kita supaya nahyul munkar ini berlaku pada diri kita. Sama juga dengan rumah urut, sama juga dengan tempat-tempat pelacuran, sama juga benda-benda yang maksiat menjadi tanggungjawab bagi setiap orang mukmin. Jangan marah pada kita balik. Pastikan setiap benda yang kita sebut ni kita cek dan kita kaji. Betul tak betul perkara demikian yang terjadi. Ni ada orang Islam pula, bila kita suruh amar ma'ruf nahyul munkar, mereka pula tanya, kat mana? Kat mana? Tu cara bagaimana jahatnya di kalangan kita. Jangan tuduh sembarangan, jangan. Padahal semua tersebut ada keadaan dan tempat yang berlaku dalam masyarakat kita ni sendiri. Kita jangan jadi orang-orang yang tak tahu amar ma'ruf nahi munkar. Sifat kita tu mesti ada.
amar ma'ruf nahi munkar di kalangan kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, datang amar ma'ruf nahi munkar menyelamatkan dia, dan kemudian ia diserahkan pada malaikat pemberi rahmat. Disebut demikian. Yang ke-10. Kemudian Rasulullah sebut lagi, aku melihat seorang daripada umat aku yang duduk di atas kedua lututnya, yang di antara dirinya dan Allah terdapat hijab pembatas pada diri dia. Waktu mana dia ni duduk di atas dua lutut dia, maksudnya duduk gitu, bila duduk dia dua lutut ini sendiri, yang di antara dirinya dan Allah terdapat pembatas. Padahal patutnya dia ni boleh direct dengan Allah, tiba-tiba ada pembatas pada dia. Lalu kebaikan akhlak yang dimilikinya mendatangi dan membawa ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Halangan dia nak pergi kepada Allah tu terbatas. Macam mana nak suruh selamat dia dalam kubur ni? Tiba-tiba kebaikan akhlak dia, peribadi dia waktu mana dia hidup ni, dia jaga akhlak dia ni, bila akhlak dia tu datang menyebabkan terbuang batasan tadi, direct dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh ni pun naik je terus. Naik ke atas, bukan menjunam ke dalam bumi, tidak. Dua je keadaan. Bila kita berada dalam kubur nanti, sama ada roh kita ni naik ke atas ataupun roh kita ni terjunam ke dalam bumi. Terjunam ke dalam bumi ni yang menyebabkan terazab, yang na'udzubillah min zalik. Sehingga kan orang tu diazab sehingga bila? Sehingga berlakunya hari kiamat. Dua tu je keadaan pada diri kita ni. Selanjutnya Rasulullah cerita lagi, aku menyaksikan seorang daripada umat aku mendapat buku catatan amal perbuatan di sebelah kiri. Rasulullah cerita. Kemudian Rasulullah kata, ada lagi, aku tengok benda yang amal perbuatan dia datang sebelah kiri, melayang-layang sebelah kiri dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Amalan yang ke-12, waktu mana kita hidup di atas dunia ni, jaga takwa. Takwa kita ni kita jaga betul-betul. Biar bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padanya, takwa telah menyelamatkan dia kepadanya dan mengambil catatan itu, menyerahkan daripada sebelah kanan pula. Allahu Akbar. Ini sebab tu kita ni diajar supaya semakin bertambah takwa. Dalam hidup kita ni tiap-tiap hari, bukan bertambah duit, bukan bertambah ruang masa kita semakin nak suruh jadi kacak, semakin cantik tak. Tapi setiap hari tambah takwa. Tambah takwa ni biar semakin kita rasa gerun pada Allah dan rasa harap syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup. Itu tanda orang yang bertakwa pada Allah. Jangan leka di atas dunia ni, jangan leka. Ramai dah orang yang leka, tiba-tiba terjelepuk masuk dalam kubur terus. Ramai dah orang yang hanyut. Bila hidup atas dunia ni, dia hanyut dengan dunia. Seronok dengan dunia, kena tu, masuk terus. Allah, rugi terus dalam hidup orang yang demikian. Kita jangan jadi demikian. Biar pastikan diri kita ni, bila kita hidup atas dunia ni, kita jaga betul-betul amalan soleh kita ni, supaya amalan soleh kita ni meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah. Panjang cerita ni mengenai ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala tu bagaimana. Kemudian Rasulullah sebut lagi, dalam mimpi aku menyaksikan seorang daripada umat aku yang timbangannya sangat ringan. Aku tengok timbangan dia tu ringan je. Masuk dalam kubur tu pun ringan je timbangan dia. Amalan dia tu tak banyak. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan timbangan dia tu, kemudian aku menyaksikan seorang daripada umat aku, timbangan dia sangat ringan. Lalu anak-anak dia meninggal pada waktu kecil, masih kecil, datang dan memberatkan timbangan itu. Rasulullah sebut demikian. Tengok umat ni, Allah ringannya. Tiba-tiba datang menyelamatkan dia, apa dia? Anak-anak dia yang kecil-kecil mati. Sebelum daripada membesar tu, anak dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, datang memberatkan timbangan dia. Allahu Akbar. Yang ni yang jangan sedihlah kalau sekiranya anak-anak kita ni kecil-kecil lagi menghadap depan Allah. Waktu mana belum akal balik lagi dah menghadap depan Allah. Anak-anak ni akan memberatkan timbangan kita dan menjadikan kita ni laju untuk selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula lepas pada ni, ramai sangat dah anak-anak dia yang meninggal dunia waktu mana kecil ini, tiba-tiba dalam keadaan demikian, dianya sendirinya tak buat amalan soleh. Jangan pula demikian.
Biar kita ni sentiasa buat amalan soleh. Amalan soleh kita ni berterusan lah. Buat je amalan soleh kita ni. Manakala anak-anak kita nanti, insya-Allah, dia yang meninggal dunia, sama ada keguguran, sama ada hilang dalam kandungan, kes-kes yang terjadi, ataupun dah keluar-keluar, kemudian hidup sehari meninggal dunia. Kemudian ada yang hidup sampai 6 tahun, sampai meninggal dunia. Semua ni akan menunggu kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jangan bimbang pada diri kita. Sebab tu saya dalam banyak-banyak bacaan yang saya baca dan saya belajar daripada guru saya, kalau boleh anak-anak kita ni yang gugur ke, yang dalam keadaan yang lahir cukup sifat ke, semua kita bagi nama. Semua kita bagi nama. Di akhirat nanti, mudah-mudahan dia akan menolong kita waktu mana kita sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dengan amalan-amalan, dengan mereka tersebut, kesabaran kita ni menyebabkan kita dapat pahala-pahala zuriat yang meninggal sebelum daripada dia besar lagi, dia meninggal dunia, kita ada nama untuk mereka tersebut. Yang dalam kandungan pun sama juga. Ada yang tanya soalan pada saya demikian. Saya kata, yang dalam kandungan tu pun kalau gugur, tak nama. Mudah-mudahan di akhirat nanti, bangun di pada mahsyar nanti, Allah jadikan dia manusia. Dia datang balik jumpa dengan kita. Waktu tu kita nak panggil apa daripada dia? Nak panggil apa? Di dunia ni lagi kita sebut nama dia. Nama letak nama-nama Nabi, tak apa. Nama Nabi. Kita kata tak tahu lelaki perempuan ustaz. Letak lelaki. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala dia panggil orang ni, dia tak panggil dengan orang perempuan. Dia gunakan istilah lelaki. Rijalun. Dia guna kalimah demikian. Oleh yang demikian, kita sebut anak-anak kita tak tahu dia gugur kandungan tu lelaki ke perempuan, maka kita letak lelaki. Itu cara demikian pada diri kita. Mudah-mudahanlah anak-anak kita. Yang nak letak pun boleh, yang tak nak pun tak apa. Yang tak nak pun jangan kelahi. Jangan kata, ustaz ni dalil daripada mana ni? Hukum daripada mana ni? Dia buat demikian. Tak payahlah kalau yang tak nak. Yang tak nak letak, tak payah. Yang nak letak, dia letak pada diri dia. Mudah-mudahan di akhirat nanti, dia akan dapat zuriat yang dia ada tu. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan zuriat dia yang memberat timbangan dia di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tak payah kelahilah dalam bab yang sebegini. Dia sebut pula, ada ustaz tu kata tak ada. Ustaz tu yang kata tak ada. Saya kata ada. Maka di waktu ini, mudah-mudahan yang saya sebut ni akan sampai di akhirat Allah, dan Allah jadikan ini antara amalan-amalan yang boleh sampai pada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Aku juga melihat seorang daripada umat aku berdiri di tepi neraka Jahannam, lalu datang rasa takutnya kepada Allah dan kemudian menyelamatkannya. Ini di antara amalan al-khauf billah, rasa takut pada Allah di dunia ini. Kenapa tak mencuri barang orang? Takut ada Allah. Kenapa tak ambil tanah orang? Takut ada Allah. Kenapa kita diajar supaya demikian? Bila kita sebut takut pada hidup kita ni, takut ada Allah, bukan takut pada orang, bukan takut pada polis, tapi takut pada Allah. Takut di akhirat nanti macam mana? Al-khauf billah, rasa takut pada Allah ni datang menyelamatkan dia daripada terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah cerita panjang lagi ni, ada beberapa lagi amalan, insya-Allah kita sambung pada malam yang akan datang nanti, malam besok insya-Allah, tentang perkara-perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur ini sendiri. Sebut yang tadi pun tak ingat-ingat dah di kalangan kita ni. Jadi kita sebut 2-3 amalan-amalan yang boleh menyelamatkan kita di dalam kubur dan menjadikan kita selamat waktu mana kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti, sehingga semua di kalangan kita ni bila meninggal dunia semua terselamat daripada azab kubur, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Tuan-tuan, ada pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita tanya soalan ni, saya nak jawab beberapa pertanyaan. Cikgu Bat tanya, Assalamualaikum Ustaz, apa pandangan Ustaz terhadap orang beragama Islam yang bekerja di sektor yang menghidangkan arak seperti hotel dan penerbangan? Adakah dikira bersubhat gaji yang diterima tidak halal? Saya nak sebut gini, yang pertamanya kalau ada kerja lain, buat kerja lain, lebih utama lagi kerja yang halal. Tapi kalau dah tak ada dah, memang kita dah baru kita tahu keadaan posisi tersebut, setiap kali mana nak ambil gaji, niat ambil daripada sumber yang halal saja. Dan yang ketiga, ambil bahagian sumber yang haram berapa peratus dalam pasaraya yang ada yang menjual
yang disebut dengan jualan barang-barang produk-produk halal, kemudian produk haram. Berapa peratus? Produk haram ni ada 10%. Ambil daripada gaji kita, daripada 10% gaji kita tu, kita masukkan dalam, bagi tahu pada masjid, ni duit syubhah. Kita sebut demikian. Itu cara mudah pada diri kita demikian. Ustaz, Siti Nur Syahirah binti Begam tanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz kalau kerja di bank negara? Adakah dikira terlibat dengan riba? Memang terlibat dengan riba. Ada benda yang terlibat dengan riba. Tapi kalau kita berada daripada posisi yang Islami, yang posisi Islami itu tak terlibatlah dengan riba. Tapi yang terlibat dengan konvensional, yang tu terlibat dengan riba. Jadi bagaimana cara pada diri kita ni? Sebagaimana saya sebut tadi, kita je kena ambil, ulama-ulama berpandangan bahawa daripada gaji kita tu, kita tengok berapa peratus yang terlibat dengan riba. Yang peratus terlibat dengan riba tu, kita ambil bahagian gaji tu, kita bagi tahu pada masjid ke dan sebagainya, ni duit yang syubhah, duit riba, saya tak nak duit gaji ni. Kita sebut demikian. Kita ambil yang bahagian yang halal. Itu cara yang terbaiklah untuk diri kita. Kemudian Nurul Sim, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, adakah salah kita buat isyarat jari yang macam orang Korea buat, tanda kasih sayang tu, macam dalam bentuk duit tu, tapi macam lambang salib pada jari yang dibuat itu? Tak salah, tak ada masalah. Jangan kita buat dengan keadaan meniak lambang salib. Tapi kita buat tu tanda kita nak tunjuk tanda kasih sayang. Tak ada masalah pun. Dilakukan demikian. Rasa kurang faham kuliah live, ulang dengar pada siaran ulangannya. Selepas 8 minit, biasanya ada siaran ulangannya. Ya betul. Hamba Allah, terima kasih pada hamba Allah yang rajin buat demikian. Siti Fida, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, boleh ke kalau saya tak remove kawan-kawan yang kurang ilmu daripada friend, dengan niat saya nak share ilmu? Mana tahu boleh mengubah mereka bila tengok post-post ilmu tersebut. Mohon pendapat Ustaz. Kalau kita kuat, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita tak kuat, bimbang-bimbang kita terjerumus dengan mereka. Fala taqudu ma'hum. Jangan kamu duduk dengan mereka. Allah sebut dalam Quran demikian. Tapi kalau kita kuat dengan tujuan nak berdakwah, posting kita tu lebih kuat daripada posting dia. Dan dia lebih untuk menjuruskan kepada mengambil manfaat daripada kita. Teruskan dakwah tersebut, teruskan. Tapi kalau kita tak kuat, takut-takut lama-lama dia asyik post benda yang buruk-buruk, yang keji, akhirnya kita yang rosak. Yang tu jangan dalam keadaan demikian. Kemudian dalam Instagram sebut, Assalamualaikum Ustaz, apa hukum menggugurkan janin yang belum cukup 4 bulan? Kalau diarahkan oleh doktor adalah harus. Tapi kalaulah kita buat sengaja menggugurkan, itu adalah haram hukum dia. Tak boleh. Itu cara pada diri kita. Ustaz, saya keguguran 3 tahun lepas. Boleh tak letak nama sekarang? Boleh. Doakan saya dapat zuriat. Ya Allah, permudahkanlah Ina Roses. Mudah-mudahan ia mendapat zuriat yang baik dalam kekeluargaannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita dengan gaji kita kalau kita kerja tak cukup masa? Nak bagi pada siapa gaji tersebut dan kiraan macam mana? Kita agak berapa peratus yang kita tak cukup masa tadi? Agak pada diri kita. Katakanlah kita kerja sepatutnya 7 jam sehari. Kita dapat gaji 7 jam. Tapi kitanya pergi kerja 6 jam je. Sejam kita ponting. Kita ambil daripada dalam sebulan tu, maknanya kita keluarkan daripada sejam yang kita, daripada gaji kita tu berapa kadar yang kita dapat, ambil daripada situlah kita masukkan dalam tabung derma untuk menyelamatkan duit-duit kita daripada terlibat dengan perkara yang syubhah. Wallahu alam. Kemudian Ustaz, kalau mangsa rogol gugurkan kandungan, boleh ke Ustaz? Yang ni kena bincang dengan hakim. Hakim kena putuskan perkara demikian. Dan tak boleh untuk mangsa rogol ini dianya membuat keputusan diri sendiri. Tak boleh. Dia kena pergi ke mahkamah, bagi tahu kepada mahkamah dia kena rogol, dan hakim kena putuskan untuk diri dia sama ada nak gugur ataupun bagaimana keadaan pada diri dia. Itu maknanya bukan pendapat sendiri. Dia kena menjatuhkan kepada kerajaan yang bertanggungjawab untuk perkara demikian. Setiap mangsa rogol. Assalamualaikum Ustaz. Boleh ke saya jadi model tetapi menutup aurat? Tak ada masalah. Asal kita menutup aurat dan tidak mengiurkan, tak ada masalah pada diri kita untuk perkara demikian. Selagi mana dia menjaga batasan-batasan syariat dalam Islam.
Kemudian Anis Izzian Johari tanya soalan demikian. Boleh, tak jangan salah. Jadi model. Tapi jangan sampai peringkat kita ni terbuka aurat, mendedah aurat dan orang tengok kita ni mengiurkan dan mendedahkan tubuh badan, anggota badan kita. Yang tu tak boleh. Dilarang dalam Islam. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kawan saya meninggal dunia 4 hari. Nak raya hari itu, adakah kematian mulia di bulan Ramadan? Mudah-mudahan demikian. Jika dia di kalangan hamba Allah yang saleh. Dia tak lari daripada melakukan dosa, tak dapat lari daripada melakukan dosa semasa hidup. Tapi dia orang yang kuat sedekah dan menolong rakyat sebab dia orang politik. Cantik ke kematian dia? Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kebaikan pada dia. Hamba Allah yang terpilih boleh meninggal dunia dalam bulan Ramadan ini sendiri. Walaupun dia dalam bidang apa pun, bidang politik ke, dalam bidang ekonomi ke, dalam bidang perniagaan ke dan sebagainya, semuanya di kalangan orang yang dia jaga perintah Allah, mudah-mudahan dia di kalangan ahli syurga Allah SWT. Salam Ustaz, betul ke kalau salah satu tanda kematian yang baik ialah cuaca mendung dan redup ketika pengkebumian? Ilian Hanan Hasbullah tanya soalan demikian. Ya, betul. Di antara tanda-tanda bumi dan langit bersedih dengan kematian orang mukmin. Kan kita belajar kan sebelum daripada ni, bila saat kematian orang mukmin, bumi dan langit ni bersedih. Semua alam ni bersedih. Tempat dia buat amal ibadah tu pun rasa sedih. Nak sebutnya waktu mana kematian yang sedemikian rupa. Siti Nur Aqilah Abdul Wahab tanya, Ustaz, macam mana sebagai seorang student tu nak tahu ilmu yang kita perolehi itu berkat? Bagaimana ulama dahulu kala belajar, Ustaz? Ilmu yang berkat tak berkat ni dia menetap dalam jiwa kita. Dan kita akan sentiasa jadi panduan dalam perjalanan hidup kita. Itu tanda ilmu berkat. Tapi ilmu yang tak berkat, dia mengalir begitu je. Dia berlalu begitu saja dalam tubuh badan kita. Ini menyebabkan ilmu tersebut tak ada manfaat pada diri kita. Ilmu yang melekat boleh membawa kita ke syurga Allah. Semakin kita ada ilmu, semakin kita dekat dengan Allah. Tak kira lah kita student ke, tak kira lah kita orang tua ke, siapa saja pun kita, manakala kita dapat ilmu, semakin dekat kita dengan Allah. Tanda ilmu tu berkat. Itu cara demikian dalam hidup kita. Kemudian, Ustaz, macam mana nak nasihatkan kawan yang tak percaya ulama masa kini, Ustaz? Nur Adilah Abdul Rahim tanya demikian. Kita sebut pada mereka bahawa alim ulama ni merupakan warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kalau dia tak percaya, dia tunjuk pada kita mana yang dia yakin terhadap orang yang boleh bawa dia ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku tinggalkan pada kamu lam yurisu dinaran wala dirhaman. Aku tak warisi pada kamu harta benda dan juga duit. Walakin yurisul ulama. Tapi aku tinggalkan ulama pada kamu. Bila aku tinggalkan ulama pada kamu, maka kamu diajar supaya ikut para alim ulama waktu mana kamu hidup di atas dunia ini sendiri. Jangan caci maki para alim ulama tersebut. Tuan-tuan, tak ada manfaat pun caci maki alim ulama. Alim ulama ni dia bukan maksum, dia tak maksum. Tak ada seorang pun alim ulama yang maksum. Tu kita kena faham. Dia ada kelemahan. Tapi kita jangan ambil kelemahan dia, ambillah kebaikan dia. Dan jangan sibuk kita nak condemnkan kelemahan dia. Itu sifat dalam hidup kita. Mana ada orang yang hidup ni sempurna? Tak ada, kecuali dia Nabi. Nabi je terjaga. Oleh yang kerana demikian, zaman kita ni, Islam diajar, kamu jangan nampak yang buruk orang, tapi kamu sibukkan besarkan kebaikan dia. Kamu ambil kebaikan dia. Orang ni, dia adalah kelemahan dia. Siapa saja pun dia ada kelemahan dalam hidup. Ini cara dalam hidup kita. Datanglah tu guru selebay mana pun, datanglah orang alim sealim mana pun, bila dia hidup di atas dunia ni, dia ada kelemahan. Bila dia ada kelemahan, sifat kita pula kena buat macam mana dengan lemah ni. Lemah dia tu kita tolak ke tepi, ambil dia kelebihan yang ada pada dia. Mana besar lebih dia dengan lemah dia, tentu besar lebih dia, ambillah yang lebih dia. Yang kelebihan dia tu untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Ikut yang lebih, jangan ikut yang lemah pada diri dia semua. Nurul Sim tanya lagi, Ustaz, macam mana saya nak jadi anak murid Ustaz? Saya kerja di Seksyen 9 Shah Alam. Boleh dah ikut ni kuliah ni. Ikut kuliah ni kira anak murid lah. Istiqamah belajar. Ni di antara cara kita nak menjadikan semakin kita belajar. Tuan-tuan tak perlu ikut saya seorang. Ramai lagi ustaz-ustaz lain. Tuan-tuan saya tak nak ajar tuan-tuan menjadi ta'assub, membuta tuli dengan saya, tak nak. Saya nak
ambil manfaat. Yang benda yang betul, tuan-tuan ambil. Benda yang tak betul, tuan-tuan tinggal. Tuan-tuan tinggal. Jangan ikut benda yang tak betul. Tuan-tuan tengok orang-orang yang lain sebut, ustaz ni tak betul begini, tak betul. Misal contohnya, tuan-tuan jangan ambil yang tak betul. Ambil yang betul. Daripada saya ni untuk menyelamatkan diri saya, tuan-tuan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Danish Hakim Al-Jawhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana nak memupuk jiwa anak muda supaya dekat dengan para ulama? Anak-anak muda, jangan ingat mati kalian mesti tua. Kalian kena ingat, waktu mana kalian muda, kalian mati, macam mana kalian nak suruh selamat dalam kubur nanti? Nak tak nak, pada anak-anak muda ni, kalian kena ada pembimbing kalian. Pembimbing kita ni siapa? Cari orang soleh. Orang soleh dekat dengan kampung kita tentu ada. Orang-orang yang alim di kampung kita tentu ada. Ramai orang-orang yang sebagainya. Tumpang ilmu daripada mereka. Ambil manfaat daripada mereka sebut. Zaman-zaman dahulu, pantang dengar ada orang alim. Berkejaran manusia ni, berebut datang macam semut kejar gula. Dipanggil demikian. Mereka datang duduk di kawasan orang alim tu. Dengan tujuan apa dia? Bila ada majlis ilmu je, pergi duduk dengan orang alim tersebut. Begitulah sahabat-sahabat lakukan. Sehingga kan Allah jadikan apa dia? Sehingga kan Allah jadi duit zakat mesti dia beri kepada orang yang ibnu sabil, orang yang hidup dia bekerja mencari orang-orang alim, bekerja mencari ilmu. Bila tahu orang alim ni tinggal kat kawasan ni, dia pun pergi duduk dengan kawasan tersebut. Tinggal kenapa? Nak belajar dengan orang alim tersebut. Ni sifat orang-orang zaman dahulu. Zaman kita tak. Zaman kita ni mana ada kerja, di situlah kita pergi. Tu cara kita, kerana kita fikir perut kita. Tapi orang mukmin ni dia fikir tentang macam mana nak suruh selamat dalam di akhirat nanti. Macam mana nak suruh selamat? Lalu mereka mencari mana ada orang alim, di situ kita tumpang ilmu daripada mereka. Sebab tu orang-orang alim zaman-zaman dahulu, mereka buat masjid dekat rumah mereka. Mereka buat apa dia? Mereka buat pondok tempat pengajian di tempat mereka sebut. Mereka duduk, kemudian orang buka pondok di kawasan dia tersebut. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak datang belajar dengan mereka ni. Akhirnya lahir dia pondok-pondok. Zaman kita tak ada dah. Zaman kita ni orang alim duduk dalam media sebegini. Semua masuk dalam media. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjumpa dengan orang soleh dalam media sebegini, tuan-tuan like, ikut, follow, dia panggil demikian. Mana kalau orang yang dia jenis tulisan hodoh-hodoh, kata benda yang teruk-teruk dan sebagainya, kita unfriendkan dia, kita block dia, dan kita tak boleh kawan dengan dia. Cari orang yang soleh-soleh, jadikan kawan dengan dia. Subscribe, tengok dalam YouTube, subscribe. Ni saya tengok tuan-tuan, orang anak-anak muda kita dengan dalam YouTube sampai 9 juta, sampai lebih macam-macam gaya subscribe terhadap PUBG, terhadap game dan sebagainya. Ini rugi dia panggil. Rugi pada diri kita. Ialah rugi masa tu satu. Bukan tak boleh, boleh, tapi kita kena pandai nak kawal masa kita ni sendiri. Kemudian ada di kalangan kita ikut follow orang yang entah boleh bawa kita ke syurga ke tak boleh bawa kita ke syurga. Follow lah orang, wahai anak muda, kalian ikutlah orang yang boleh bawa kalian ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dalam kehidupan kita. Assalamualaikum Ustaz. Mak Wan Ju tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kecil hati dengan anak-anak saya. Jangan makcik, jangan kecil hati dengan anak. Hanya salah faham sikit saja. Hati kita ni kena besar. Jangan hati kita ni kecil, jangan. Saya nak sebut, jangan cepat salah faham. Sikit sampai hari ni anak-anak saya sisihkan saya tanpa pedulikan saya. Yang ni kesilapan kita lah. Kesilapan kita. Anak-anak saya lebihkan ayah dan ibu tiri mereka. Saya sakit, tak nak balik, macam mana Ustaz? Jangan, tak boleh. Kita kena banyak berlapang dada. Jadilah ibu yang membawa anak-anak kita ke syurga. Jangan kita ni kita tunjuk PL perangai kita. Buruk akhlak kita, jangan. Berlapang dada lah dalam hidup kita. Mak Wan, tolonglah berlapang dada dengan anak-anak. Berlapang dada dengan keluarga ni. Berlapang dada dengan keluarga yang besar, keluarga Mak Wan ini. Jangan Mak Wan ni cepat sangat nak marah pada anak-anak. Kecil hati, kejap-kejap merajuk dan sebagainya. Jangan. Balik dengan anak-anak ni jauh lebih baik. Redha pada mereka. InsyaAllah mudah-mudahan keluarga Mak Wan akan jadi keluarga yang soleh dan diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi je kita kecil hati dengan orang. Tak ada manfaat pun dalam hidup kita demikian. Ustaz, macam mana dengan janin yang gugur tapi tak dikebumikan sebab bawa dia ke hospital sebagai bukti? Tak apa, tak ada masalah. Yang demikian
Kemudian yang lepas tu lepaslah. Tapi nama tu saya nak sebut, letaklah nama, tak ada masalah. Mudah-mudahan dia akan jadi anak kita dan dia akan menolong kita memberatkan timbangan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Kemudian moga puan terus kuat ya. Saya tergamam tengok posting ni. InsyaAllah akan ada pelangi selepas hujan. Ya betul, Wan Ju. Mira Muhammad Disa sebut demikian. Mudah-mudahan semua kita doakan pada Mak Wan. Jangan kecil hati Mak Wan. Bahkan kita biar jadi orang yang berlapang dada. Bahkan kita akan jadi sebahagia-bahagia manusia yang boleh menerima apa sahaja kurniaan Allah kepada kita. Rugi kalau kita hidup dalam keadaan mengecilkan perasaan kita. Jadikan diri kita orang yang besar jiwa dia. Kita jaga kucing bagi makan. Kemudian Isfahana if sebut. Dapat pahala tak Ustaz? Dapat pahala. Bagi makan walaupun pada kucing. Di akhirat kita jumpa tak dengan kucing yang kita jaga masa di dunia? Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan itu. Bahkan kucing-kucing itu akan menjadi penyeri kepada kita di dalam syurga kita waktu mana kita berlari keriangan dalam syurga nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Ustaz, macam mana nak tegur ibu yang susah nak tegur? Bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum. Bagi salam. Kemudian lepas pada tu kita sebut perlahan-lahan. Sebut, mak sebenarnya begini, sebenarnya begini. Pada kita demikian. Ni mudah-mudahan dah. Ibu kita ni, manusia ni saya nak sebut ya. Allah jadikan dalam tempoh 24 jam dia akan kembali pada masa fitrah dia. Kadang-kadang dia akan terdiam waktu mana nak tidur. Kadang-kadang dia bangun tidur dia jadi rasa kosong. Di waktu tersebut, waktu tu dia kembali pada fitrah. Kadang-kadang bila dia nak solat, dia pandang kiri belakang kanan tak ada orang, dia rasa sunyi dalam hidup dia. Tu masa fitrah. Sama juga yang ni. Kadang-kadang orang kita ni bila dia dengar kuliah, dia tergamam. Allah Aisyah. Dia rasa ada sesuatu yang dia rasa dia kehilangan. Maknanya di waktu tersebut Allah kembalikan dia kepada fitrah. Macam Mak Wan Ju tadilah. Misal contohnya, bila dia teringat dia ni banyak mengecilkan hati, banyak dan sebagainya. Ini dipanggil kembali pada fitrah. Bila kita kembali pada fitrah, Allah masukkan saat tersebut iman yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan kita selamat dalam keadaan demikian. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan bersama pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan semua kita pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah. Amin. Mudah-mudahan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita masih lagi meneruskan program membagi makanan. Tiap-tiap hari kita bagi makanan kepada orang-orang yang susah di Shah Alam ini, terutamanya kita bungkus dalam 250 bungkusan setiap hari. Masih lagi berjalan sampai hari ini. Hari ini pun kita sampaikan lagi, kemudian kita sampaikan sumbangan dalam bentuk bungkusan, dalam bentuk kita bagi pada frontliner, kita bagi pada orang susah, bagi pada orang masyarakat yang terjejas dengan kehidupan bila berlaku COVID ini sendiri. Jadi kalau tuan-tuan nak kepada turut serta memberi sumbangan ini, tuan-tuan boleh terus kepada akaun Matan Center tersebut, insyaAllah. Di sana ada nombor akaun, tuan-tuan boleh terus ke nombor akaun Matan Center, ataupun di ruangan komen tu ada, tuan-tuan boleh jawab dekat situ, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah berkati amalan kita. Tuan-tuan, yang seterusnya, kalau siapa yang nak kepada buku kitab ni, kitab Lamanlah Keluargamu ke Syurga. Ni, Lamanlah Keluargamu ke Syurga. Macam mana nak bawa keluarga kita ke syurga? Tuan-tuan boleh jadikan buku ni sebagai panduan untuk membentuk keluarga kita, macam mana nak bentuk keluarga. Ataupun bila sahabat-sahabat kita nak kahwin ni, musim-musim kahwin ni, bagi hadiah buku ni, insya-Allah. Pergi balut elok-elok, letak ribbon besar-besar sikit dalam kotak yang tebal sikit, misal contoh. Letak kitab ni pun ganjaran dia banyak dalam kitab ni. Tuan-tuan boleh jadikan yang nak kahwin tu,
yang nak bagi hadiah pada mereka. Mudah-mudahan keluarga-keluarga mereka kahwin untuk bawa keluarga dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dapatkan di talian 019 577 6306. 577 6306. Dia ada nombor talian tu, tuan-tuan boleh WhatsApp di talian 019 577 6306. Mudah-mudahan demikian ya. خذ معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة